نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang diterangkan perjalanannya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, siapa-siapa yang salat subuh berjemaah dan dia berjalan di dalam kegelapan waktu subuh, maka nanti pada hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan pula perjalanannya untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, beberapa masa sahaja lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang sangat mulia, iaitulah bulan Ramadan. Dan oleh kerana bulan Ramadan tu dia tak masuk lagi, maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam bulan Ramadan, kemudian kita dapat beramal di dalamnya dan juga dapat mengakhiri bulan Ramadan tersebut. Perkara ini diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuatu perkara nak dilakukan dan mempunyai masa lagi, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyatakan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ianya benar-benar berlaku. Tuan-tuan, jadi kita mohon pada Allah supaya kita dapat masuk ke dalam bulan yang sangat istimewa ini, iaitulah bulan Ramadan. Tuan-tuan, tapi kita nak dapatkan, nak tengok kemuliaan Ramadan, sehingga kita mempunyai hemah
Sehinggalah kita mempunyai riang yang begitu tinggi untuk mendapatkan kelebihan bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, dia kena mensucikan hati dia. Kalau dia tidak sucikan hati dia, tuan-tuan, ceramah istiqbal Ramadan ataupun kuliah istiqbal Ramadan, nak menyambut bulan Ramadan ni, saban tahun diadakan. Dan kita pun tahu bahawa bulan Ramadan ni punyalah istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada amalannya yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tahu pula bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan syurga. Dan tuan, kita juga tahu bahawa bulan Ramadan ada di dalamnya Lailatul Qadar dan juga kelebihan-kelebihan yang lain. Dan tuan, saban tahu benda ini diceritakan kepada kita. Tapi keadaan kita masuk ke dalam bulan Ramadan tetap sama. Dan tuan, apa problem? Apa dia punya masalah dia? Dan tuan, Ramadan ni dia setahun sebulan ya. Setahun maknanya sekali je dia akan main macam ni. Dan kita tidak tahu sama ada kita akan boleh untuk mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun yang berikutnya. Dan tuan, para as-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka minta kepada Nabi SAW supaya hari-hari yang dilalui oleh mereka itu adalah hari-hari bulan Ramadan. Adanya sahabat minta dengan Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak minta dengan Allah Ta'ala? Kalau boleh tiap-tiap hari, kami nak hari itu sama sebagaimana di dalam bulan Ramadan." Dan kita kalau hari-hari Ramadan perasan badan pun naik serut, surut badan. Ni sebulan ni tengok yang mana badan paf, yang mana badan sadu. Tuan, insya-Allah dia akan turun sedikit, insya-Allah. Pasal apa? Kerana kita dah kurang makan, kemudian gula pun, paras gula kita pun akan jadi stabil. Tuan, insya-Allah dia akan surut sikit, insya-Allah. Bayangkan kalaulah tiap-tiap hari itu adalah bulan Ramadan, sebagaimana yang diminta oleh para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan, tapi sudut fikir kita tak sama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu kita baca di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala tersebut. Dan tuan, ada perbezaan antara orang yang muqarrabin, iaitulah orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang awam, iaitulah orang-orang awam. Dan tuan, bagi kita orang awam ni, kalaulah tiap-tiap hari bulan Ramadan, bahasa kasarnya kita akan kata apa? Mampuih macam ni. Pasal apa? Nak kena puasa pada siang hari. Jangan kata macam tu. Bahkan kita dianjurkan supaya kita berpuasa dengan puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan tuan, disebutkan sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam, yang mana mengkerapkan puasa, mengacapkan puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Kemudian ini puasa Nabi Daud, yang ni bukan puasa Ramadan. Jangan buat pada puasa Ramadan pula. Esok dia puasa, lepas tu lusa nanti dia tak puasa pula. Dan tadi nak cerita sebaik-baik puasa. Kalau kita nak memperbanyakkan puasa, maknanya apa? Pada puasa hak yang sunat. Dan tuan, kalau nak memperbanyakkan puasa, ni puasa yang terbaik, iaitulah puasa Nabinya Allah Daud alaihi salam. Dan tuan, yang tu pun kita tak larat nak buat. Padahal bukannya hari-hari disuruh kepada kita membuat selangan. Hari ni puasa,
esok tak puasa, lusa puasa, tulah nanti tak puasa pula. Tuan tu pun tak mampu. Ini kan pula pada tiap-tiap hari bulan Ramadan. Tetapi fikir orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak hari-hari itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Dan tuan, kerana dia nampak keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, sebab itu puasa Ramadan ni dia main cuma sebulan je. Kerana tu kita nak kena mensucikan hati. Dan kata ulama, sebelum kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, benda yang sepatut-patutnya untuk kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, bila kita bertaubat pada Allah, bila kita mensucikan hati kita sebelum masuk dalam bulan Ramadan, tuan, dia akan nampak keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Tuan, bulan Ramadan ni asal daripada perkataan Ramadan adalah Ramdun. Atau Ramdun ni maknanya apa? Panas. Atau Ramdun ni makna apa? Haram. Maknanya dia adalah benda yang membakar. Kerana ketika mana pensyariatan bulan Ramadan ni, pensyariatan puasa ni, dia berlaku pada waktu itu cuacanya sangat-sangat panas. Tuan, Masya Allah, Allah syariatkan puasa ni pada masa tu tengah panas masa tu. Dan tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh umat Islam ni supaya berpuasa selama sebulan. Maka ulama dia menghuraikan. Dan tuan, apa dia makna Ramadan membakar? Maka ulama kata, apa yang nak dibakar pada bulan Ramadan ni? Apa maksud daripada bakar ni? Dan tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak membakar dan juga menghilangkan segala dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu puasa ni, dia punya balasan dia tak ada lain dah, melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi syurga dekat kita. Dan tuan, kita pun tahu perjuangan nak menuju kepada syurga Allah ianya bukan mudah. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, bila mana syurga itu dilawat oleh Nabi SAW, Nabi tengok dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan Nabi tengok bagaimana syurga Allah, bagaimana pula dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW dia kata apa? Kata Nabi SAW, syurga itu dipagari dengan apa? Mujahadah. Dan nak pergi ke syurga Allah ni mujahadah. Dan berapa ramai orang yang dia tak sampai kepada penghujung jalan. Kadang-kadang dia rebah di tengah jalan. Kerana mujahadah ni dia merupakan satu benda yang sangat besar dan memerlukan kepada istiqamah. Kata istiqamah ni apa dia? Berterusan di dalam beramal pada Allah. Tuan, yang ni payah ni. Tuan, ada orang dia gugur syahid tu. Mujuklah lah ni apa ni hujan, dia buat hujan ni nak dekat-dekat Maghrib. Tuan, orang masih lagi boleh pergi masjid. Tapi kalau Allah buatlah hujan tu pukul 6-10 minit masa orang tengah azan tu, anda tak tahu nak kata. Dengan sejuknya tambah pula rumah depan pula lagi contoh. Bertimpa-timpa sejuk tu. Tuan, maka tu mujahadah pada jalan Allah. Jadi kata Nabi SAW, syurga ni kalau nak menuju kepada dia, jalannya adalah jalan mujahadah. Dan tuan, mujahadah ni adalah melalui kepayahan. Mujahadah sangat berat dan juga sangat besar dia punya perjalanan dia. Dan inilah harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, nak masuk ke dalam neraka Allah.
Kata Nabi SAW, neraka ni dia dipagari dengan apa? Dia punya perjalanannya apa? Asyahawat. Iaitu dengan memenuhi akan segala kehendak-kehendak hawa nafsu. Dan tuan, siapa yang nak pergi kepada neraka Allah, siapa yang nak pergi kepada azabnya Allah, jalan dia mudah, syahwat. Kata syahwat ni mudah. Tak perlu mangkit subuh, kemudian dia tak perlu beramai, dia tak perlu buat apa. Dan tuan, dia hanya penuhi hawa nafsu dia. Maka dia boleh pergi kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, perjuangan itu amat sukar. Nak pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan ni, dia punya balasan dia adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kata Nabi SAW di dalam hadis, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, kata Nabi SAW, Syahrul Sabrun, ianya adalah bulan kesabaran, kata Nabi SAW. Dan tuan, selepas kita dah tengok dah anak bulan Ramadan ni, maka dia wajib berpuasa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Dan tuan, apa yang ada pada puasa ni? Sabar. Dan tuan, mula daripada esok ni kita dah kena sabar lah. Sebab itu bila kita nak terang makna puasa ni, dan puasa ni makna apa? Al-imsak anil mufattirat. Dia kena tahan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan dia punya puasa dia. Dan tuan, mulai esok ni, waktu siang, lepas-lepas keluar turun daripada masjid, tak boleh pergi mengetel, tak boleh. Dia tak boleh makan roti canai macam biasa, tak boleh. Dan tuan, dia tak boleh pergi cari nasi lemak bawa balik pagi, tak boleh. Dan tuan, kemudian dia tak boleh bersetubuh pada siang hari. Dia nak gauli isteri dia pada siang hari, tak boleh. Dan tuan, maknanya apa? Dia kena sabar pada bulan Ramadan ni. Banyak dia punya pantang larang dia. Dan tuan, kata Nabi SAW, Jazaa'us sabri, maka balasan bagi orang-orang yang sabar, kata Nabi SAW, Al-Jannah, maka balasan orang yang sabar itu adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada habuan bagi orang yang berada dalam bulan Ramadan ini, tak ada lain dah, melainkan apa? Syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, masa cukuplah dengan satu hadis ni, nak habaq kata betapa besarnya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ianya hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya, tuan-tuan, bila kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan ni, takut-takut kita tak terpilih daripada kalangan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, ni yang kata nak kena sucikan hati ni, apa benda pun, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok benda-benda yang ghaibiyat, benda yang tak nampak ni, tuan-tuan, cara dia adalah dengan mensucikan hati, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalaulah kita yakin dengan benda yang tak nampak ni, benda-benda yang ghaibiyat ni, tuan-tuan, menunjukkan darjat kita tinggi pada sisi Allah. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak terang sifat ataupun ciri orang yang bertakwa kepada Allah, tuan-tuan, maqam ataupun kedudukan yang paling tinggi adalah takwa pada Allah. Tak ada lagi dah kedudukan yang lebih tinggi daripada takwa ni. Dan tuan, Allah Ta'ala kata, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, nak mulia cari makhluk ni.
Nak mulia, cari kedudukan takwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata apa ciri orang yang bertakwa dengan Allah ni? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kata Allah. Iaitulah mereka-mereka yang yakin. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dan dia boleh beriman dengan perkara ghaib ni, kira dia hebat. Dan kedudukan dia tinggi pada sisi Allah. Pasal apa? Kerana dia duk percaya dengan benda yang tak ada. Ini yang hebatnya. Dan kita yakin dengan benda dah. Sebab itu orang kalau dengan kerja ni, dengan kerja ni, tuan-tuan, Allah, orang sanggup bermati-matian untuk mendapatkan habuan. Pasal apa? Kerana dia nampak dia punya hasil dia. Dan ni bukan kita nak kempen orang jangan kerja. Kita orang Melayu ni, Masya Allah, mana dia advance. Dia apa ni, dia melampaui pemikiran dia. Macam kita terang satu hadis lah. Ada satu hadis ni. Kata Nabi SAW, Inna abdala ummati, sesungguhnya wali-wali abdal daripada kalangan umat aku ni, laisa bikasratis siyam wala bikasratis salat. Bukanlah orang yang banyak puasa dan bukan juga orang yang banyak sembahyang. Tuan-tuan, kita baca hadis tu, orang kita boleh faham apa? Dia boleh faham tak payah sembahyang, tak payah puasa. Tengok orang advance dia. Kita kata, Nabi kata, ramai daripada kalangan wali-wali abdal dari kalangan umat aku yang bukan memperbanyakkan puasa dan bukan pula yang banyak sembahyang. Dan Nabi tak suruh tinggal sembahyang, Nabi tak suruh tinggal puasa. Tapi kerana advance-nya orang kita ni, dia kata apa? Tak payah sembahyang, tak payah puasa. Itu saya peringatkan tu. Nanti dia pergi cuai nama kita tu, Ustaz kita tak payah kerja. Dia pula timbul kesedaran. Kata orang yang banyak timbul kesedaran ni, kira dunia ni habis, dia tinggal semua lah. Atau apa? Rugilah. Kerana Islam juga dia memerlukan kepada ekonomi. Dan apa kita nak buat ni, dia nak kena guna dengan ekonomi. Apatah lagi pada hari ni, pada akhir zaman ni. Dan ni kaki kamera ni kena beli. Lepas tu apa lagi, handphone kena beli. Dan dengan adanya barang-barang macam ni, pagi ni punya live. Dan orang boleh tengok bukan setakat dekat Korea Derga saja. No, sampai ujung dunia orang boleh tengok ni. Dan ni satu benda yang menguntungkan. Jadi maksud tadi itu maknanya bukan nak kempen jangan kerja, tidak. Tapi kita ni dengan perkara keduniaan, tuan-tuan, kita cukup rajin. Rajin kita. Pasal apa? Kerana iman kita kepada benda yang nampak ni. Dan dia nampak hasil dia. Dia boleh terima duit setiap bulan. Dan nampak yang dia buat, dia boleh capai, dia boleh pegang benda tu. Inilah yang dimaksudkan dengan dunia. Dan dunia ni perkataan Arab. Asal dia adalah dunuun. Dan apa dia dunuun? Benda yang dekat dengan kita. Dunuun adalah benda yang boleh kita pegang, boleh capai dia. Dan kita beriman dengan benda-benda ni. Tapi kita tak berapa menghiraukan perkara-perkara ghaib yang tak nampak ni. Terutamanya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni, Masya Allah, ceritanya pahala. Cerita bulan Ramadan ni rahmat. Itu cerita dia. Cerita bulan Ramadan ni adalah malam Lailatul Qadar, malam tu. Dan cerita bulan Ramadan ni pengampunan dosa daripada Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Awwaluhur rahmah. Awal-awalnya itu adalah rahmat daripada Allah. Wa awsatuha al-maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan itu pengampunan daripada Allah. Manakala fasa yang terakhir adalah itqun minan nar.
pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda-benda ni dia tak sama dengan buka puasa dan juga moral. Kalau buka puasa dia nampak nasi ayam, dia boleh rasa nasi ayam. Dan kalau buka puasa apa juga dah, dia boleh rasa, dia boleh bau. Tuan, tapi yang kata pengampunan dosa ni tak ada rasa ni. Tuan, yang kata rahmat ni cakap rahmat sajalah, tak ada apa. Tuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang hebat ni, hamba yang hebat ni, dan dia bertakwa pada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan yakin dengan perkara-perkara yang tak ada di hadapan mereka, tetapi mereka yakin dengan Allah. Tuan-tuan, tengok Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni pak mentua terbaik dan dia adalah sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia digelari dengan apa? Tuan-tuan, gelaran ini besar. Pasal apa? Dia digelari oleh Allah dengan nama As-Siddiq. Tuan-tuan, apa dia makna Siddiq? Makna Siddiq adalah orang yang senantiasa membenarkan. Tuan-tuan, dia benarkan Allah, dia benarkan Nabi SAW. Tuan-tuan, kerana dia boleh percaya. Dia percaya benda yang tak masuk akal pun. Sayyidina Abu Bakar percaya. Bila orang jumpa dengan Abu Jahal, jumpa dengan Abu Bakar, ya Abu Bakar, hal tusahibu Muhammad, apakah kamu masih lagi nak kawan dengan Muhammad? Dia dakwah malam tadi, dia jalan daripada Mekah ke Palestin, daripada Palestin naik pula ke langit, dia pergi jumpa Tuhan dia. Lepas tu dia patah balik ke Mekah ni sebelum subuh dah sampai dah. Percaya kan? Dan apa jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arba? Law ab'ada min zalika fasadaqtuhu. Kalaulah dia pergi lebih jauh daripada Palestin pun, aku pasti akan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ni iman. Iman dia percaya kepada benda yang tak ada. Kemudian dia percaya dengan perkara yang di luar daripada akal dia. Tuan, maka ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ni orang yang hebat, dia nampak benda-benda hak yang tersebut. Tapi kita beriman dengan apa? Benda hak yang kita nampak di hadapan kita. Maka rugilah kita, tuan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, man adraka Ramadhan. Siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan ni, tuan, dia dah boleh masuk dah dalam bulan Ramadan. Tuan, bila kita dapat kebaikan ni, maknanya dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ada dua kan? Bila mana ada dua benda ni, bersyukur pada Allah. Sambungkan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, pertama, bila Allah selalu letakkan kita pada tempat-tempat kebaikan, ni pilihan Allah Taala. Dia duduk dalam majlis kuliah, dia duduk dalam apa lagi, majlis-majlis zikir, dia duduk di kalangan orang-orang yang baik. Dan tuan, lagi special lagi bila dia nak buat jahat tak jadi. Itu lagi special. Dia nak buat jahat, tapi ada je, setiap kali nak buat ada je. Dan ini special sekali. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut tanda ahli syurga Allah bila mudah dia melakukan kebaikan dan sukar untuk dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan ini pertama, dia selalu ada di tempat-tempat kebaikan, di pilihan daripada Allah. Dan ini juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kedua, disebutkan oleh ulama, bila mana kita senantiasa nak berdoa dengan benda yang baik-baik, dan dia ada rasa, dia ada terdorong nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda yang baik-baik. Katanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, bila mana seseorang dia ada terdorong
nak berdoa kepada Allah, itu bermakna Allah Ta'ala nak beri apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nak kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Ada ilmu macam mana? Dan tuan, kalau dia ada rasa nak doa benda yang baik ni, kuat dorongan tu. Tapi kalau orang yang tidak ada ilmu, dia kata, tak apa, nanti aku doa ni. Tapi kalau orang ada ilmu, dia tahu perkataan Imam Ibn Atha'illah ni, rasa pasal apa nak doa benda ni, doa boleh. Pasal apa? Dia doa tu dibina di atas keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada dia. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku ni berserta dengan apa yang hamba aku ni anggap kepada aku, kata Allah. Dan kalau kita yakin doa tu makbul, makbul doa tu. Dan tuan, kalau kita baik sangka dengan Allah, aku yakin aku buat benda ni menjadi, Allah tolong. Dan tuan, insya-Allah perkara tu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, insya-Allah kita akan masuk dalam bulan Ramadan ni. Insya-Allah. Nampak harapan cerah. Pasal apa? Kerana esok puasa, saja lagi. Dalam matahari, malam ni kita pun tarawih malam ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, yang dapat bulan Ramadan ini tadi kata rugi. Tuan-tuan, pasal apa dia tak nampak apa lah. Yang dia nampak ni, dia beriman ni dengan benda-benda yang nampak depan mata dia. Sedangkan Ramadan adalah habuan yang ghaib. Dia adalah habuan yang tak nampak. Maka Nabi SAW kata, man adraka Ramadana, siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, lam yughfar lah, tetapi dosanya tidak diampun oleh Allah. Lihat orang macam ni. Dia dah masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dosa dia tak terampun. Pasal apa ni? Tuan-tuan, padahal bulan Ramadan tak ada kemurkaan. Pada bulan Ramadan tidak ada pun Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada hamba dia. Yang ada hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok amalan ni digandakan menjadi 70 hingga ke 700 kali ganda. Tuan-tuan, tapi itulah, benda ni bukan RM700. Bukan RM700 ni. Lah ni orang duk sibuk lah, KWSP lah kan. BKM masuk lah tu. BKM masuk lah. InsyaAllah. Penuh orang dekat apa ni ATM tu. Pasal apa BKM masuk lah. Masya Allah. Tapi benda ni benda khair. Benda ni adalah benda yang tak nampak ni. Sebab itu Nabi ajak kita doa. Bila masuk bulan Rejab dan Nabi ajak kita doa dah 3 bulan sebelum, 2 bulan sebelum. Nabi ajak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada juga orang, dia cukup jaga dia punya nahwu dia. Pasal apa? Fi tu harfu jar. Patutnya Rajab tu dibacakan dengan majrur. Hak tu orang petikai, Allahumma barik lana fi Rajab. Pasal apa Rajab? Rajabin. Pasal apa dia majrur? Tuan-tuan, benda-benda yang macam tu orang kita cukup rajin dia perhati. Tak apalah, baguslah juga. Tuan-tuan, jadi saya nak habaq ni secara kesimpulan kasarnya, tuan-tuan, dua-dua tu boleh kita baca. Rajab pun boleh, Rajabin pun boleh. Kalau baca Rajabin kerana dia majrur. Kalau baca Rajab kerana apa? Dia isim ghairu munsharif. Sebahagian daripada ulama kata macam tu. Baik. Jadi Nabi SAW diajak pada kita doa 2 bulan sebelum. Tak tahu pasal apa dia ajak 2 bulan sebelum ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan ada sebahagian ulama pula ajak kita doa lagi. Bila Rajab dah habis dah, masuk Sya'ban, maka kita doa pula, Allahumma barik lana ma baqiya minasy Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami, berbaki daripada Sya'ban ni, berkati kami ya Allah. Dan apa pasal? 2 bulan sebelum ni dia ajak doa macam berkati kami, berkati kami.
Tuan-tuan, kerana orang ramai tak peduli tentang keistimewaan bulan Ramadan. Atau orang tak peduli apa bulan Ramadan ni, dia tu merasa mai bulan Ramadan puasa. Itu tak apa lagi. Ada orang tu puasa dia kata, wah, dia tak puasa ni pasal Ramadan. Nah, puasa ni buffet dekat hotel mana-mana kita pergi kena malu. Cerita dia hanya pada keduniaan semata-mata. Maka Nabi SAW ajar pada kita doa supaya berkati 2 bulan ni untuk masuk dalam bulan Ramadan. Kerana Nabi kata, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan lam yughfarlah, ada yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi kata apa? Bila bulan Ramadan ni mai, dosa dia pun tak diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan, dia bulan Ramadan ni macam budak masuk periksa soalan bocor. Soalan dah tahu dah. Saya dulu masa sekolah SNKA, tapi dirahsiakan. SNKA mana? Kan malu lah kita. Tuan-tuan, kerana guru-guru kami ni adalah penggubal soalan. Malaysia punya. Sekolah pula grade 1 lah di Johor. Okey. Tuan-tuan, mereka ni ramai yang jadi ketua penanda soalan, penggubal soalan. Tuan-tuan, jadi mereka ni bila dapat soalan ni kan, mereka tulis dekat dalam kelasnya, kamu apa ni dan kawan tu yang gubal soalan. Kamu apa ni? Tajuk ni, baca ni tajuk ni. Kemudian dia pula ketua penanda. Semua kertas ada kat dia. Masya Allah kan. Jadi kami ni periksa, hari periksa senyum je lah. Senyum je lah. Senyum kan. Tapi ada juga dalam keadaan ni soalan dah tahu dah, keluar keputusan, tak dulu. Ni pasal apa yang anda dulu ni? Pasal apa ni? Dia tak lulu ini melainkan dia apa? Dia malah. Dan juga dia tak buat ulang kaji. Sedangkan benda tu dah mempermudahkan dia. Tuan-tuan, maka samalah dengan bulan Ramadan, kita telah dipermudahkan oleh Allah. Kata selama ni kita tak boleh beramai kerana dua. Ni kerana 2 benda ni. Yang pertama syaitan. Ni faktor yang paling utama, setan. Kenapa? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata bahawa syaitan ni dia mewaswaskan dada manusia ni. Pertama syaitan. Dan tuan, yang kedua adalah hawa nafsu yang besar. Dan tuan, dua-dua ni telah pun dikurangkan. Bahkan boleh dikatakan tak ada pada bulan Ramadan. Dan tuan, syaitan kata Nabi SAW, dia telah pun dibelenggu dan dicampurkan di tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Nafsu pula tuan-tuan, dia telah pun dikurangkan dengan apa? Dengan kita tak makan dan juga tak minum. Tuan-tuan, tapi macam mana dosa seseorang itu tak boleh diampunkan oleh Allah? Lalu kata Nabi SAW, kalaulah bulan Ramadan ni mai pun dosa dia masih lagi tak diampunkan, masih lagi dia tidak ada hemah untuk melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, orang yang macam ni wahwa minal khasirin, dia adalah daripada kalangan orang-orang yang rugi, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau Ramadan pun mai tak jadi apa-apa juga, tak tahu nak ikut mana lagi. Tak tahu. Ini bulan ni tak ada tidak ada kemurkaan. Yang ada rahmat, syaitan tak ada. Kemudian hawa nafsu pun dipotong habis. Kemudian amalan kebaikan diganda-gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terampun lagi. Wa huwa minal khasirin, maka dia tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, maka kita ada masa lagi sebelum masuk dalam bulan Ramadan ni. Sat lagi tuan-tuan, pada sembahyang lohor kita, asar kita, maghrib kita, tuan-tuan, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya diampunkan segala dosa kita. Dan minta dengan Allah supaya kita dapat tengok akan hakikat bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan puasa kita dan segala apa yang kita amalkan
ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu sebagai kita kata tazkirah istiqbal Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan juga tanda kita masuk dalam bulan Ramadan nanti ini dengan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu